Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita teruskan 1.2 makmal sains anda. Okey, buka buku teks, muka surat 9. Okey, buka buku teks, muka surat 9. Okey, makmal sains anda. Okey, mari kita belajar ada 4 objektif yang perlu kita tahu selepas kita selesai habiskan tajuk 1.2 ni, makmal sains anda. Jadi yang pertama ialah mengenal pasti dan menyatakan fungsi radas. Okay, ini yang akan kita tengok hari ini, iaitu mengenal pasti dan menyatakan fungsi radas. Jadi makmal sains adalah satu bilik yang dikhaskan untuk menjalankan kajian atau eksperimen saintifik. Dalam makmal terdapat berbagai bahan dan radas, contohnya lidah penyukat, kaki retort, pipet dan lain-lain. Jadi di muka surat 10 ditulis ataupun dinyatakan beberapa alat radas makmal yang asas yang biasa kita jumpa dalam makmal sains sekolah. Okey. Jadi setiap satu alat radas dibahagikan kepada 3 bahagian. Yang pertama ialah gambar foto, gambar sebenar. Kemudian kita ada gambar rajah. Okey, ini adalah bila kita nak melukis. Okey, contohnya tabung didih ni, ini adalah gambarnya. Okey, rajahnya. Jadi kalau kita lukis macam ini, okey, siapa-siapa yang ada asas sains, pernah belajar sains, dia akan tahu ini adalah tabung didih ataupun tabung uji. Okey. Apa bezanya tabung didih dan tabung uji ni? Tabung didih saiznya ada besar sedikit berbanding tabung uji. Tapi fungsinya adalah berbeza, iaitu tabung didih ialah untuk memanaskan bahan kimia dalam kuantiti yang kecil, sementara tabung uji ialah untuk mengisi bahan kimia dalam kuantiti yang kecil. Okay. Kemudian seterusnya ada 3 alat radas lain, iaitu bikar, kelalang kun dan kelalang dasar leper. Okay. Bikar, kelalang kun bentuknya seperti kun, dan kelalang dasar leper bentuknya dasarnya bulat tapi tapaknya adalah leper. Fungsi ketiga-tiga alat radas ini ialah untuk mengisi bahan kimia dalam kuantiti yang besar. Okey, berbanding dengan tabung uji tadi. Okey. Seterusnya adalah silinder penyukat. Digunakan untuk menyukat isi padu. Kita boleh lihat kepada di sebelah kiri ataupun kanan. Okey, silinder penyukat ni ada skala. Jadi kita boleh sukat berapa banyak isi padu cecair yang kita perlukan, daripada kosong sampailah kepada 100 ataupun 200 ml. Okay. Seterusnya, kalau kita memerlukan sukatan cecair dalam isi padu yang lebih tepat, kita boleh gunakan burette ataupun pipet. Okay. Kalau tabung ataupun silinder penyukat tadi, contoh kita perlukan 50 ml, dalam burette dan juga pipet, kita boleh kepada 1 titik perpuluhan. Okey, 20.7 ml contohnya. Okey, seterusnya ada tungku kaki 3, iaitu menyokong radas semasa pemanasan. Kita nak memanaskan sesuatu, kita boleh letakkan di atas tungku kaki 3 yang pada bahagian atasnya diletakkan kasa dawai, iaitu membantu menyebarkan haba dengan sekata semasa pemanasan. Okey. Jadi di atas tungku kaki 3 ni kita boleh letakkan bikar ataupun kelalang kun ataupun kelalang dasar leper, ataupun kita boleh guna piring sejat ataupun mangkuk pijar. Okey, seterusnya kita ada corong turas, iaitu untuk menuras atau menapis pepejal tidak larut daripada campuran. Tak mengasingkan antara pepejal dan cecair, kita boleh gunakan corong turas. Dan bila kita membuat eksperimen ataupun nak menghasilkan gas, sama ada gas oksigen ataupun nitrogen, kita boleh kumpulkan gas-gas ini dalam balang gas. Okay, fungsinya ialah untuk mengumpul gas. Seterusnya, kaki retort yang boleh digunakan untuk memegang atau menyokong sesuatu radas, di mana kita boleh kepitkan
Okey, tabung uji ataupun alat radas lain pada lengan kaki retak. Kemudian kita ada piring sejat yang tujuannya ialah untuk penyejatan. Okey, kita nak menyejatkan sesuatu cecair untuk kemudian kita boleh gunakan piring sejat. Okey, jadi ini adalah beberapa contoh alat radas yang kita boleh jumpa dalam makmal sains sekolah serta fungsinya. Okey. Okey. Jadi dah selesai satu bahagian dalam 1.2. Seterusnya ada sedikit tugasan. Okey. Tuliskan 1.2 makmal sains anda. Soalan jawab soalan nombor 1 iaitu tuliskan soalan, lukis dan nyatakan fungsi alat-alat radas yang biasa kamu gunakan dalam makmal dan jawab dalam buku nota berdasarkan maklumat yang diberi dalam buku teks. Okey. Jadi itu sahaja tentang tajuk yang pertama dalam makmal sains anda ini, dan kita akan jumpa dalam pelajaran yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan stay safe. Assalamualaikum.